Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, eloklah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, nama diberi Alia binti Abdul Kadir. Saya merupakan pelajar PPISMP Jun 2021 di Institusi Pendidikan Guru Perempuan Melayu Melaka. Perkara yang saya ingin membentangkan merupakan tugasan daripada subjek asas pembelajaran digital. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan perancangan saya dalam menyiapkan pengurusan persekitaran pembelajaran digital, iaitu dengan menghasilkan laman sesawan peribadi. Baiklah, sebelum saya meneruskan perkara yang ingin saya membincangkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengenalan. Okey. Seperti yang kita tahu, setiap pelajar PPISMP Jun 2021 ditugaskan untuk menghasilkan projek dengan menyediakan laman sesawan peribadi. Jadi, setiap pelajar ni perlu menetapkan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi yang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas. Oleh itu, kita dapat setiap pelajar termasuk saya boleh menggunakan beberapa jenis sumber digital, antaranya bahan internet, video ataupun audio, visual serta infografik dan banyak lagi yang terdapat di media sosial dan boleh melakukan pencarian di internet. Jadi, apabila setiap sumber ini dikumpulkan, setiap sumber ini dapat membantu untuk menyediakan kurasi laman sesawan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi bagi isu yang saya ketengahkan, iaitu isu pencurian identiti, iaitu salah satu isu kewarganegaraan digital. Jadi laman sesawan ni diharapkan dapat memberi manfaat kepada pengguna lain dari sudut kemahiran teknologi yang digunakan. Baiklah, sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai laman sesawan peribadi, saya akan menceritakan serba sedikit pelan pembelajaran yang telah saya rangka sebelum menyiapkan laman sesawan peribadi. Okey. Tema yang saya perkatakan tadi iaitu pencurian identiti, iaitu salah satu isu kewarganegaraan digital. Dan kewarganegaraan digital ni banyak sangat isu yang dapat diketengahkan. Jadi objektif yang kita dapat selepas pembacaan daripada laman sesawan peribadi itu, yang pertama, kita dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam konsep pencurian identiti. Yang kedua, kita dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam jenis pencurian identiti yang sering berlaku dekat Malaysia serta dekat luar negara. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesan berlakunya pencurian identiti. Dan yang keempat, kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat dalam pengambilan langkah keselamatan daripada atau mengelakkan daripada berlakunya pencurian identiti kepada mereka. Jadi big idea iaitu fokus utama kita dalam penghasilan laman sesawan ini adalah mengeksplorasi pemahaman mengenai dunia digital. Baiklah, untuk essential question atau EQ, ada 4 juga. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan pencurian identiti? Yang kedua, bagaimanakah isu ini boleh terjadi? Yang ketiga, adakah isu ini memberi impak yang besar kepada dunia digital sebenarnya? Yang keempat, bagaimanakah warga negara dapat mengenangani pencurian identiti yang sering berlaku terutamanya di dunia digital ini? Baiklah, kita akan meneruskan dengan penghasilan laman sesawan saya.
Okey, reka bentuk yang saya mengutamakan adalah model pembelajaran murid. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 model pembelajaran murid yang utama dan yang telah saya aplikasikan dalam penyediaan laman sesawang ini. Iaitu yang pertama, belajar cara belajar. Okey, belajar cara belajar ni merupakan apa yang saya telah melakukan dari konsep belajar cara belajar ni, saya telah melakukan kolaboratif dan mendapat maklum balas bagi mencapai kefahaman yang mendalam. Okay, maksudnya saya telah menunjukkan ataupun saya telah melakukan pembelajaran yang aktif, autentik dan mencabar bagi memahami isu ini. Jadi saya telah melakukan maklum balas daripada pensyarah untuk membantu saya lebih faham konsep laman sesawang peribadi ini. Untuk 3E, saya menggunakan E1 dan E2. E1 merupakan engagement iaitu keterlibatan dan E2 merupakan enhancement, peningkatan. Okey, E1 engagement ni ialah penggunaan teknologi yang membolehkan pelajar yang membantu pelajar dalam menumpukan untuk melaksanakan tugasan. Kalau E2 pula, enhancement, teknologi yang digunakan dalam menunjukkan kefahaman yang mendalam mengenai maklumat isu ini. Rasanya, E1 dan E2 saya telah menggunakan Google Form iaitu saya menyebarkan Google Form mengenai kefahaman masyarakat mengenai pencurian identiti sebelum mereka membaca laman sesawang yang saya telah hasilkan. Jadi, enhancement teknologi yang saya gunakan sebagai kefahaman adalah saya menggunakan e-journal atau dan artikel supaya apabila saya melakukan pembacaan saya dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai isu itu. Bagi 3R pula, saya telah menggunakan RS. RS merupakan relationship, iaitu hubungan yang perlu dilakukan pada awal proses PDP atau proses sesuatu projek yang membantu murid untuk menaruh kepercayaan pensyarah dan guru dan serta masyarakat sepanjang proses penyiapan laman sesawang itu. Jadi kita ada relationship dengan pensyarah untuk membantu. Saya telah melakukan relationship dengan pensyarah untuk membantu bagi apabila saya melakukan kesilapan, pensyarah akan membantu untuk saya memperbaiki dengan lebih baik. Okey, bagi 6C saya menggunakan C1 sehingga C6. C1 merupakan pemikiran kritis, C2 merupakan pemikiran kreatif, C3 merupakan kolaborasi, C4 merupakan komunikasi, C5 merupakan karakter iaitu perwatakan, C6 merupakan country iaitu kenegaraan. Saya menggunakan kesemuanya dalam belajar cara belajar. Okey, untuk perhubungan, okey, perkara yang saya buat dalam perhubungan ialah menjalinkan jalinan dan jaringan dengan pensyarah rakan masyarakat lokal bagi memperolehi pengalaman baru. Di sini saya dapat tahu dan membaca mengenai pemahaman mereka mengenai pencurian identiti ini. Jadi kat sini kita terbuka dan sangat menerima secara langsung apa pendapat mereka. Jadi kat situ dapat tambah pengetahuan, dapat tambah pemahaman dan dapat membantu kita untuk sentiasa berfikir cara penyelesaiannya. Okey, di sini saya menggunakan E3 iaitu extension. Extension adalah lanjutan di mana saya telah membuat kongsian di dalam media sosial bagi mewujudkan pembelajaran pada bila-bila masa sahaja. Perkara ini dapat membantu untuk mencapai matlamat pembelajaran dan pengalaman yang sebenarnya
dapat meningkatkan kita punya soft skill, iaitu kita punya percakapan, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi saya telah menjalankan jalinan dan jaringan bersama masyarakat lokal yang di mana saya meminta pendapat beliau mengenai isu-isu dan mengenai statistik-statistik pencurian identiti, dan saya dapat banyak input yang menarik dan perkara yang saya tidak tahu apabila melakukan pembacaan, tapi dapat dengar melalui komunikasi dua hala. Malah di sini saya menggunakan untuk 3R, saya menggunakan RS juga, iaitu relationship, iaitu saya telah melakukan hubungan awal, iaitu menjalinkan hubungan dengan jalinan dan jaringan, iaitu dengan pensyarah, dengan rakan dan masyarakat lokal. Di mana apabila masyarakat dengan rakan, saya telah meminta pendapat mereka untuk menyelesaikan tugasan ini. Jadi apabila mereka dapat memberitahu apa yang mereka faham mengenai pencurian identiti ini, sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Untuk 6C, saya menggunakan C1 hingga C5 dan saya sangat memfokuskan kepada C3, iaitu collaboration, yang di mana saya telah melakukan kerjasama dengan beberapa individu dalam menyelesaikan tugasan ini. Jadi apabila saya melakukan kerjasama ini, saya dapat mencapai hasil yang saya inginkan sekaligus melahirkan kepercayaan kepada ahli-ahli yang terlibat. Okey, untuk sumber digital yang saya telah gunakan adalah Zoom, iaitu saya melakukan komunikasi dua hala, iaitu WhatsApp, Facebook dan Instagram untuk saya melakukan penyebaran mengenai kefahaman mereka dalam pencurian identiti. Okey, untuk model pembelajaran murid yang ketiga, iaitu aspirasi. Aspirasi ialah aktiviti yang saya melakukan di situ adalah menerima persepsi diri dan orang lain dalam meningkatkan semangat bagi menyiapkan tugasan ini. Yang di mana apabila saya telah melakukan penyebaran, saya telah melakukan jaringan, saya dapat tahu persepsi mereka. Jadi persepsi mereka itulah yang membantu saya dalam menyiapkan tugasan. Justru apabila saya dapat mendengar banyak persepsi, perkara itu dapat meningkatkan minat saya lagi untuk menyiapkan tugasan ini dan mempengaruhi saya untuk lebih mengetahui mengenai pencurian identiti ini. Okay, untuk 3E, saya hanya menggunakan E2 dan E3, iaitu E2 ialah enhancement dan E3 ialah extension. Enhancement iaitu teknologi yang menunjukkan kefahaman. Maksudnya, saya menyebarkan laman sesawang untuk orang lain membaca dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Untuk extension, iaitu saya telah melakukan perkongsian di media sosial supaya dapat menyebarkan sehingga ke peringkat global. Okey, 3R di sini saya telah menggunakan RG dan RV, iaitu recall dan relevance, yang merujuk kepada aktiviti yang ingin mencapai sasaran yang ditetapkan. Di mana apabila saya melakukan laman sesawang ini, saya mempunyai matlamat tersendiri untuk dicapai oleh masyarakat lain. Jadi apabila saya dapat menyelesaikan itu, saya berasa bersyukur. Jadi seterusnya untuk 6C, saya juga menggunakan C1 sehingga C6, iaitu yang saya memfokuskan kepada C1 dan C2, iaitu pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Iaitu kenapa pemikiran kritis? Itu persepsi daripada orang lain. Dan pemikiran kreatif iaitu saya menghasilkan laman sesawang ini untuk dibaca oleh orang lain. Okay, antara sumber yang saya gunakan ialah Powtoon, Padlet,
Media sosial pula ialah Instagram dan WhatsApp. Baiklah, pelaksanaan PLE iaitu laman sesawang peribadi. Okey, yang pertama, saya memahami dan mengenal pasti isu yang dipilih bagi meningkatkan pengetahuan. Kenapa? Sebab isu kewarganegaraan digital ni banyak. Jadi saya fokuskan kepada satu iaitu pencurian identiti. Kedua, saya melakukan refleksi dan membuat soal selidik sebagai penyebaran umum. Iaitu saya menyebarkan Google Form kepada pelajar dan masyarakat supaya mereka memberi maklum balas dan kita dapat lihat bahawa mereka faham ataupun tidak mengenai pencurian identiti ini. Okey, yang ketiga, mereka bentuk semula pemahaman dan cara pembelajaran selepas mendapat maklum balas daripada pensyarah. Maksudnya kat sini, apabila saya telah merangka projek, saya akan merujuk kepada pensyarah untuk memberi maklum balas yang dapat membaiki semula perancangan dan saya dapat menghasilkan laman sesawang yang baik. Okey, yang keempat, saya melakukan tinjauan dalam media sosial dengan mengadakan jalinan dan jaringan dengan rakan pembelajaran lokal. Di mana apabila saya melakukan jalinan dan jaringan ini dapat membantu saya dalam aspek isu-isu statistik mengenai pencurian identiti di dalam negara serta di luar negara. Okey, seterusnya saya dapat menetapkan aspirasi dengan mengambil input daripada perspektif diri dan orang lain. Apabila saya dapat input itu, saya dapat membantu untuk menambah lagi pengisian saya di dalam laman sesawang peribadi. Seterusnya yang keenam, saya membina kurasi laman sesawang mengenai isu kewarganegaraan digital yang dipilih iaitu pencurian identiti. Kemudian apabila saya telah menyelesaikan ataupun menyiapkan laman sesawang itu, saya akan melaksanakan pembentangan sebagai perkongsian global di ruangan YouTube channel, iaitu perkongsian ini, pembentangan ini saya akan membuat naik ke YouTube dan akan menyebarkan melalui link yang disediakan. Yang terakhir, saya akan melakukan perkongsian di YouTube untuk mendapat maklum balas daripada warga digital atau warga net. Baiklah, saya akan menunjukkan laman sesawang yang telah saya hasilkan. Okey, bila kita buka laman sesawang ini, kita akan nampak poster mengenai pencurian identiti. Di gambar menunjukkan orang menjadi orang lain, menjadi identiti orang lain dan menipu orang lain. Okay, kita ke bawah dan klik di sini. Okay, yang pertama, isi kandungan. Kita akan dapat lihat pengenalan, jenis, teknik, langkah, dan jalinan dan jaringan yang telah saya lakukan. Kemudian perkongsian dan maklum balas serta profil saya. Okay. Kemudian objektif iaitu saya telah terangkan pada awal tadi. Kemudian big idea. Kemudian essential question. Dan rujukan iaitu rujukan yang banyak membantu saya dalam menyiapkan laman sesawang ini. Seterusnya, jenis pencurian identiti. Terdapat 5 jenis pencurian identiti. Jadi saya ada kewangan, ada keselamatan berjenayah, ada perubatan, ada secara sintetik. Dan ini adalah poster, ini adalah YouTube yang mana dia menerangkan lebih mendalam. Jadi warga digital boleh menonton dan memahami mengenai jenis kecurian identiti ini. Okay, seterusnya.
teknik pencurian identiti. Terdapat 9 teknik pencurian identiti. Banyak lagi tapi saya mau fokuskan 9. Okey. Saya di sini saya telah menerangkan definisi dan sedikit huraian serta contoh. Jadi gambar-gambar ini membantu untuk warganet membayangkan, oh begini perkara itu berlaku. Jadi di sini ada poster, di sini ada YouTube juga. Jadi warganet boleh menonton supaya lebih memahami dengan lebih mendalam. Di sini juga ada jurnal mengenai isu keselamatan dalam perbankan elektronik dan penggunaan di sisi syarak. Okey, ada poster. Okey, seterusnya. Langkah mengatasi. Di sini saya buat berbeza dengan jenis dan teknik, di mana di sini saya membuat slide. Jadi, warganet hanya tekan klik ke tepi dan melihat isi yang seterusnya. Kemudian ada Powtoon di mana rakaman video yang saya hasilkan dan isi bagi di slide dan di YouTube ini berbeza. Jadi membantu untuk warganet menambah lagi pengetahuan dan pengisian mengenai langkah yang perlu kita cegah dalam pencurian identiti ini. Ini ada tips antisipasi pencurian data. Ini juga ada artikel mengenai kesedaran pengguna media sosial terhadap keselamatan cyber. Ada artikel, ada keratan akhbar dan juga ada sedikit webinar iaitu mencegah pemalsuan identiti. Juga keratan akhbar. Seterusnya, jalinan dan jaringan yang telah saya lakukan dengan rakan pembelajaran digital lokal iaitu Puan Nur Atika binti Hamzah. Jadi apabila saya melakukan dengan rakan pembelajaran digital lokal ini dapat menambah perkara yang di luar kotak iaitu mengenai statistik, mengenai isu di dalam negara dan di luar negara. Okey, saya juga telah melakukan tinjauan awal, jadi warganet boleh tekan link yang saya akan sediakan di deskripsi YouTube. Itu mengenai tinjauan awal mengenai pencurian identiti. Ini adalah maklum balas yang telah diberikan oleh pelajar, pensyarah serta warganet yang lain. Baiklah, perkongsian dan maklum balas pula. Okey, slide pembentangan ini merupakan slide yang saya telah bentangkan pada awal tadi. Baiklah, video pembentangan iaitu video ini saya akan masukkan ke dalam situ. Kemudian poster sebaran yang saya hasilkan iaitu untuk orang lebih tertarik dan lebih ingin tahu mengenai pencurian identiti. Kemudian Padlet iaitu tempat di mana pengunjung yang datang ke laman sesawang ini dapat memberi pandangan dan maklum balas mengenai pencurian identiti yang telah saya hasilkan ini. Iaitu saya juga telah melakukan beberapa soalan dalam quizzes yang membantu warganet dalam mengimbas semula apa perkara yang telah dibaca. Okey, bagi maklum balas di platform lain seperti WhatsApp, saya dapat beberapa maklum balas yang positif. Serta Instagram. Dan seterusnya, yang terakhir ialah profil diri, itu maklumat diri saya. Jadi seperti yang kita tahu, laman sesawang ini tujuannya untuk pelajar lebih memahami dan mengaplikasikan cara mengelak daripada berlakunya penipuan identiti diri. Jadi kita sebagai warga negara digital, kita perlulah sentiasa berwaspada dan ambil iktibar dengan perkara yang berlaku di sekeliling.
Oleh itu, saya mengucapkan terima kasih kerana telah menonton penerangan saya. Sekian, harap maklum. Terima kasih.